sejahtera dan selamat jumpa kembali dalam channel Cikgu Ruth. Hari ini saya nak perkenalkan dengan cikgu 15 alat bantu mengajar untuk membantu cikgu dalam pengajaran cikgu. Apakah 15 alat bantu ini? 15 alat bantu ini adalah terdapat dalam Magic Board MyViewBoard. Yang bawah yang ini ada 15 alat bantu di mana cikgu boleh gunakan untuk pengajaran cikgu secara atas talian ataupun bersemuka. Sekiranya cikgu belum lagi subscribe kepada akaun MyViewBoard, sila layari laman web MyViewBoard, myviewboard.com untuk sign upkan satu akaun free sebelum 30 bulan 6 2021 untuk dapatkan akaun premium percuma untuk 1 tahun cikgu. Untuk menggunakan alat bantu dalam Magic Board, cikgu perlu tekan kotak di bawah. Yang ini adalah Magic Board. Dan cikgu tekan pada ikon yang ketiga iaitu Tool. Di dalam sini ada 15 alat bantu untuk mengajar. Jadi cikgu boleh tarik keluar alat ini dan letak di atas lembaran kerja cikgu. Ini adalah lembaran pertama di mana saya menggunakan kemudahan muka jam dan juga jam randik yang ada dalam Magic Board. Contohnya ini adalah lembaran kerja untuk mengajar masa dan waktu, di mana saya akan tanya dan minta murid baca muka jam pertama. Pukul berapakah waktu ini? Jadi murid akan tengok dan cikgu akan bimbing dan cikgu akan tulis jawapan di bawah. Contohnya pukul 8.30 pagi ataupun kita letak AM. Jadi murid akan tengok muka jam di sini. Dan untuk yang kedua juga, murid akan tengok muka jam di sini dan murid akan nyatakan waktu. Sekiranya muka jam ini tak cukup besar, cikgu boleh tarik besar. Kita nampak. Kita boleh besarkan muka jam ini dan murid boleh tengok dengan secara mudah. Dan selepas tu mungkin cikgu nak tukar waktu ini, cikgu boleh klik pada ikon yang ketiga. Kita akan reshuffle balik waktu ini kepada waktu apa-apa dan murid boleh baca. Contohnya ini pukul 4.47. Contoh yang ini pukul 8.07 dan seterusnya. Kita boleh klik pada beberapa waktu masa dan kita minta murid untuk baca waktu di atas muka jam, ataupun kita boleh klik ikon yang kedua untuk balik kepada waktu yang sebenarnya. Ini adalah waktu sebenar. Jadi cikgu boleh tarik besar atau kecilkan dia dan kita letak di sini. Jam ni boleh digerak. Satu lagi jam randik, mungkin kita boleh bagi masa untuk murid berfikir. Contohnya saya set jam randik ini, yang belakang ini adalah milisaat, kita tak guna, dan yang ini adalah saat, ini adalah minit, dan yang ini adalah jam. Mungkin contoh kita bagi murid 1 minit untuk berfikir. Jadi kita tekan di atas adalah untuk naikkan nombor dan kita boleh tekan balik pada butang pertama untuk mulakan jam randik. Okey, dan kita boleh play. Okey, kita nampak jam randik ini tengah countdown. Dan apabila jam randik ini hampir sampai dengan masa kosong-kosong, kita boleh dengar ada suara beep. Okey. Jadi ini adalah jam randik ataupun timer yang kita boleh guna dalam kelas kita. Okey, seterusnya kita akan lihat apakah tool lagi yang kita boleh dapat daripada Magic Board. Iaitu dalam Magic Board ada juga pembaris, pembaris lurus, pembaris segitiga, dan juga ada protector dan ada calculator. Jadi kita boleh ambil pembaris ni keluar untuk bantu kita mengajar semasa dalam kelas matematik. Contohnya saya alihkan pembaris ini keluar dan saya boleh panjangkan pembaris ini. Nampak? Cikgu boleh panjangkan pembaris ini sampailah ukuran yang cikgu nak, dan di atas adalah cm, di bawah adalah inci. Dan sekiranya cikgu tekan pada hujung ini, kita boleh serongkan pembaris ini. Okey, kita boleh tukar arahnya dan saya pendekkan sikit.
dan kita boleh tujukan kepada pensel ini, dan kita boleh letaklah di kosong, dan kita boleh tanya berapakah panjang pensel ini. Mungkin murid tengok daripada ukuran ni, murid tahu ini adalah 5.1 cm. Okey, sekiranya cikgu nak tukar ke inci, cikgu klik pada yang ini. Dia akan tukar kepada inci, dan di hujung sini pun boleh kita putar kalau kita nak putar, ya. Okey, saya tukar balik kepada cm, dan contohnya saya nak ukur ketinggian pokok di sini. Okey, dan saya akan terus alihkan pembaris ni, dan saya akan ukur di sini. Okey, contohnya kita dapati bahawa ketinggian pokok ini adalah sampai sini. Jadi kita boleh lukis juga garis ataupun kita boleh buat tanda kat sini. Ini adalah 7.1 cm. Sekiranya kita tengok pada skala di bawah di sini, 1 cm adalah sama dengan 50 meter. Jadi 7.1 cm darab dengan 50. Okey, jadi kita boleh gunakan kalkulator di sini. Saya besarkan kalkulator. Okey, jadi 7.1 darab dengan 50. 7.1 darab dengan 50. Jadi sama dengan 355 meter sebenarnya ketinggian pokok. Jadi ini adalah kemudahan di mana untuk bantu kita dalam mengajar matematik. Okey, saya kecil balik kalkulator ini dan saya alihkan letak sini. Selain daripada itu, kita boleh gunakan pembaris segitiga ini sekiranya kita nak lukis garis serenjang. Saya gerakkan pembaris saya. Dan saya boleh letak di sini, dan saya pusingkan pembaris segitiga saya, dan saya boleh letak di sini, dan saya boleh lukiskan garis serenjang. Okey, ini adalah garis serenjang dengan garis yang ini. Okey, membentukkan sudut tepat. Nampak? Jadi senang mudah kita nak guna, dan pembaris yang segitiga ini sebenarnya dia adalah protector juga, ya, protector di mana kita boleh gunakan ukuran di atas ataupun saya gunakan protector ini untuk ukur sudut. Contohnya kita nak ukur sudut di sini. Okey, dan kita bawa protector kita letak di sini, dan kalkulator ni saya alih ke tepi, dan kita boleh besarkan protector ini. Okey, kita akan tuju di sini dan kita akan tengok garis di sini. Jadi berapakah sudut di sini? Jadi kita nampak di sini adalah 63 darjah. Okey, jadi sudut ini adalah 63 darjah. Jadi inilah cara di mana kita menggunakan pembaris untuk membantu kita mengajar dalam subjek matematik. Satu lagi alat bantu yang memang best juga dalam magic board di mana ia adalah jangka lukis. Okey, biasanya jangka lukis kita akan menggunakannya bersama dengan pembaris. Tapi jangan risau, di sini ada juga ukuran dia. Okey, contohnya jejarinya adalah 2.6 cm. Kalau kita nak lukiskan bulatan dalam jejari 5 cm. Okey, contohnya saya boleh bukakan mata pen ini kepada 5 cm. Yang ni 5 cm. Sekiranya kita letak di atas pembaris, kita nampak juga ia adalah 5 cm. Jadi untuk lukis, kita akan pegang di tempat mata pen ini dan kita akan pusing mengikut bulatan. Okey, so ini adalah 5 cm. Dan begitu juga kita boleh alihkan jangka lukis ini dalam tempat X di atas untuk alihkannya, ataupun kita nak pusingkan jangka sudut, boleh juga kita boleh pegang di atas. Okey, kita nak pusing dia. Contohnya saya nak lukiskan satu bulatan dalam 3 cm, saya boleh gerakkan mata saya kepada 3 cm dan yang ini saya padamkan. Dan saya boleh letak di titik ini dan saya boleh pusing dan saya lukiskan bulatan 3 cm. Jadi senang apabila kita nak gunakan dalam kelas kita.
Seterusnya adalah alat bantu untuk graf, di mana dia terdapat kertas graf yang dengan paksinya dan kita boleh mudah untuk melukiskan graf fungsi. Graf ini cikgu jangan risau, kita boleh besarkan dia ke atas ataupun saya boleh pindah naik atas. Untuk pindah naik atas, cikgu kena klik pada yang ini. Kita pindah dan kita panjangkan skala di bawah. Alat-alat yang terdapat di dalam sini kita boleh gunakan untuk bantu kita lukis graf. Contohnya ini adalah garis lurus. Contohnya saya nak daripada sini dan terusnya saya nak melalui paksi Y1 dan paksi X. Ini adalah graf lurus. Ataupun sekiranya cikgu nak lukis graf melengkung dengan color warna biru, kita boleh klik warna biru dan boleh tukar di sini untuk freeform dan cikgu boleh startlah lukis. Contohnya kita akan tanda di sini, ini adalah graf melengkung dan cikgu boleh lukislah dengan drawing tablet cikgu. Okey. Contoh, okey, sengit saya lukis. Cikgu yang ajar graf fungsi boleh gunalah kemudahan ini. Ataupun kita nak buangkan kotak dia pun boleh, ataupun kita nak ambil kotak dia masuk, ataupun di sini kita nak hilangkan skala dia pun boleh. Sekarang kita nampak skala dia satu kotak satu. Kalau kita nak tukar, cikgu boleh tekan di bawah. Kita akan tukar dia mungkin dalam paksi X 2. Okey, 2. Satu kotak skalanya adalah 2. Ataupun kita nak tukar kepada 10. Dan cikgu boleh kliklah banyak kali di bawah sehingga sampai 10. Satu kotak 10. Dan kalau nak paksi Y juga, sama juga kita boleh klik sekali untuk 1 dan klik lagi sekali jadi 4 dan klik lagi sekali untuk doublekan dia. Okey, jadi 8. Kita boleh doublekan ukuran di atas skala paksi X dan juga paksi Y. Okey, seterusnya kita nampak dia ada juga protektor bulat. Protektor ni sama dengan protektor yang tadi. Yang tadi adalah separuh, yang ini adalah bulatan penuh. Dan mungkin cikgu nak ajar bearing. Okey, kita nak bearing daripada London sampai Kuala Lumpur. Jadi saya ambil keluar pembaris, saya nak lukiskan satu garis supaya kita boleh ukurkan bearingnya. Contohnya ini adalah Kuala Lumpur di sini dan kita nak lukiskan satu garis. Okey, bearing daripada Kuala Lumpur sampai ke London, dan pembaris ni kita boleh tutup pangkal X dan kita tarikkan protektor kat sini. Kita nak ukur bearingnya. Kita nampak bearing adalah kepada barat laut. Dan kita boleh klik pada lambang yang ini dan kita boleh alihkan garis merah kepada tempat kita, dan ada juga skala di sini adalah 297 darjah barat laut. Contoh. Okey, so ini adalah fungsi dan sama juga kita boleh besarkan protektor bulat ini supaya ukuran ni boleh dinampak oleh murid. Okey, so yang ini adalah kita nak gerakkan dia. Okey, dan pangkal ini maksud dia adalah tutup dan kita boleh kecil balik. Okey, kalau kita nak pindahkan protektor, pastikan cursor cikgu adalah dalam lambang 4 anak panah. Okey, so ini adalah protektor bulat. Alat bantu seterusnya adalah kemudahan untuk masukkan simbol matematik, di mana kita boleh klik pada magic board dan kita boleh klik pada ikon yang ketiga, dan ini adalah alat untuk kita tulis simbol matematik. Kita boleh tarik keluar, letak sini. Okey, dan sekiranya cikgu nak masukkan untuk pecahan, cikgu boleh tulis kat sini dengan cepat. Dan dia akan preview keluar di sini. Kalau sekiranya cikgu dapati betul, cikgu tekan pada insert sahaja. Jadi kita nampak okey, simbol matematik yang kita nak tu telah keluar. Ataupun kalau cikgu nak tulis persamaan graf, contohnya X tambah Y sama dengan 2X tambah 3XY. Jadi cikgu boleh tulis kat sini, dia akan preview di atas sini. Selepas tu cikgu tekan insert. Okey, dan dia akan keluar di sini.
Ataupun sekiranya cikgu nak tulis apa-apa simbol yang susah, contohnya punca kuasa 4 sama dengan 2, cikgu boleh buat di sini dan kita dapati betul, cikgu boleh tekan pada insert. Jadi ini adalah kemudahan di mana kita menggunakan Max Input untuk bantu kita menulis simbol matematik yang kita tak boleh buat dengan keyboard kita. Seterusnya adalah fungsi kad imbasan di mana cikgu boleh buat kuis dengan murid. Contohnya ini adalah kad imbasan tentang sistem suria. Jadi cikgu boleh tanya soalan di sini. Contohnya, namakah planet yang paling hampir dengan matahari? Mungkin cikgu nak masukkan timer di sini pun boleh. Okey, kita akan masukkan timer. Dan kita akan minta murid untuk berfikir. Mungkin saya nak gunakan 10 saat dan kita akan play. Jadi murid akan berfikir apakah jawapan untuk soalan 1. Dan sekiranya masa dah sampai, murid dah nyata jawapan, kita boleh terbalikkan kad imbasan. Ini adalah planet Utarid. Okey, contohnya soalan 2 sama juga, kita boleh pusing belakang. Okey, dan pusing balik. Jadi ini adalah kad imbasan di mana cikgu boleh masukkan soalan, taik, masukkan gambar. Sama juga di belakang kita boleh masukkan tulisan, masukkan gambar dan masuklah kenyataannya. Okey, so kita boleh dapat daripada sini. Ini adalah kad imbasan. Cikgu just tarik keluar dan nanti kita boleh taik di sini, taik di sini, uploadkan image. Sama juga sebelah, kita boleh editkan jawapan kita di sini, explanation di sini dan kita uploadkan gambar. Okey, so ini adalah fungsi kad imbasan. Jadi cikgu tak payah nak buat dekat luar, di sini ada juga. Seterusnya adalah kemudahan untuk dadu. Jadi dadu ini apa yang kita boleh buat? Contohnya cikgu boleh lambung dan cikgu boleh minta murid ni jawab soalan 3. Ataupun kita boleh jadikan mata. Okey, mata 2 mata. Ataupun mungkin cikgu boleh jadikan sebagai bacaan. Okey, contohnya kita akan putar. Okey, dan guru English akan kata names the color. Okey, murid akan kata black. Kita putar lagi. Orange, kita putar lagi. Okey, yellow. So ini sebagai kita punya readings untuk secara spontan. Dan ataupun cikgu dah ajar parts of body dekat sini dan kita nak ujikan murid sama ada murid tu faham ke tak. Jadi kita boleh masukkan ke dalam dadu. Bagaimana kita nak masukkan ke dalam dadu? Kita akan tekan pada setting kat bawah sini. Sekiranya saya backkan di sini, cikgu nampak saya dah buangkan biji dadu kat sini. Jadi saya tekan setting. Kalau saya tekan nombor 1, dia akan balik kepada biji-biji ini ataupun dia akan gunakan ABC. Jadi sekiranya saya klik pada button yang ketiga, dia akan jadi kosong. Kita boleh masukkan gambar di atas sini. Contohnya saya tarikkan tangan, saya masukkan di dalam sini. Cikgu nampak bila dia tak masuk, dia akan di belakang. Jadi gambar ini saya akan klik dan saya akan pilih layer send to front. Okey, bring to front. Barulah saya masuk ke dalam kotak. Kotak ni jadi merah, ada bingkai merah, baru saya drop. Kita nampak lambang tangan dah masuk. Sama juga yang kedua, kita perlu send to front. Okey, dan saya tarik masuk kotak 2 dan seterusnya sama juga send to front. Okey, kalau saya nak cepat, saya gunakan laser. Saya laserkan semua dan saya klik pada change the display order send to front. Okey, jadi setelah kita dah siap, cikgu boleh tekan yang atas back dan kita nampak dadu ni dah ubah mengikut apa yang kita dah masuk. Contohnya kita lambung, kita minta murid baca gambar yang keluar di atas dadu. Contohnya yes. Okey, hands, nose. Jadi ini adalah salah satu cara di mana cikgu boleh menggunakan kemudahan dadu untuk menguji kefahaman murid. Seterusnya adalah fungsi kanter di mana cikgu boleh jumpa kanter juga dalam Magic Board. Bagaimana cikgu nak gunakan kanter ni dalam pengajaran cikgu? Contohnya saya ambil keluar daripada Magic Board, saya klik pada yang ketiga dan ini adalah kanter.
Okey, kata ni cikgu boleh mungkin tuju kepada benda-benda yang halus di mana murid tak boleh nampak. Dan jangan risau, kata ini kita boleh adjust lagi dekat. Okey, kita boleh tekan pada setting dan ini kita boleh tarik ataupun kita boleh besar lagi skrin ini. Okey, jadi murid akan nampak dengan lagi halus, lagi jelas. Okey, so kita boleh buatlah mungkin eksperimen bersama dengan murid ataupun kita boleh tuju kepada benda-benda yang halus yang murid tak nampak masa dalam kelas cikgu. Dan kita boleh kecil balik, kita boleh pindah ke sini, ke sana. Okey, so ini adalah fungsi kantor. Seterusnya, Magic Board juga menyediakan spotlight dengan bidai untuk cikgu. Okey, contohnya kita nak gunakan spotlight. Okey, saya akan keluarkan spotlight dan mungkin cikgu nak tuju saja ke tempat ini dan kita akan minta murid baca tempat yang kita highlight sahaja. Okey, cikgu nak besar pun boleh. Dan kalau nak bergerak, kita akan klik di luar dan cikgu pindah macam ni. Kalau kita nak besar, cikgu klik pada border dia, kita tarik. Ini adalah besar. Contohnya kita nak dibaca 4 sahaja benda kat sini. Okey, dan kita boleh tekan pada setting, kita nak bagi terang sikit latar belakang. Cikgu boleh adjust kat sini. Kita boleh bagi dia nampak macam sedikit nampak, okey, ataupun langsung tak nampak. Okey, dan kita boleh tutup kat sini. Sekiranya cikgu nak dia baca sebaris, kita boleh gunakan fungsi bidai. Okey, saya ambil keluar bidai daripada ikon di sini dan ini adalah last. Okey, macam lansir. Cikgu boleh tutup kat sini, kemudian kita boleh tarik. Cikgu just klik mana-mana bahagian ni, kita boleh tarik turun ke bawah dan cikgu nak dia baca mungkin barisan pertama sahaja ataupun kita boleh suruh dia baca yang bawah. Okey, contohnya saya tarik yang bawah. Okey, ini adalah baca barisan bawah ataupun kita nak dia baca sebelah kanan. Okey, ataupun kita nak dia baca sebelah kiri. Cikgu ingat untuk tarik drag, okey, jangan lepas sebelah left mouse. Kita klik pada left dan kita drag. Okey, jangan lepas dan cikgu boleh tarik macam ni. Okey, ataupun kita tutupkan semua. Okey, so ini adalah fungsi-fungsi yang terdapat dalam Magic Board di mana boleh bantu cikgu dalam pengajaran cikgu supaya dia lebih senang dan juga pengajaran cikgu akan jadi lebih berkesan. Okey, itu saja perkongsian saya pada hari ini. Kita akan jumpa lagi. Bye.